Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita digunakan ruang dan peluang. Insya-Allah mulai hari ini kita akan sama-sama berkongsi membincangkan tentang buku atau kitab yang sangat menarik, iaitu Duhai Hatiku Ingatlah Allah. Baik, lebih kurang begini Duhai hatiku ingatlah Allah. Baik, sebelum kita memulakan perbincangan kita mengenai isi kandungan kitab ini, saya rasa lebih baik kita mulakan dengan membaca ataupun kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Baik, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah dan selawat tadi, Allah SWT memberkati, mempermudahkan, lagi memberi izin untuk kita memahami segala isi kandungan yang akan kita bincangkan sebentar nanti, insya-Allah. Baik, sidang penonton yang sangat saya kasih sekalian, insya-Allah pertama sekali jutaan terima kasih kepada Pertubuhan Nur Al-Zainiyah Selangor kerana sudi menaja dan membawakan program ini untuk tontonan kita semua. Mudah-mudahan manfaatnya dapat kita kongsi bersama-sama untuk kegunaan kita menuju ke negeri abadi, iaitu akhirat, untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Baik, sidang penonton yang saya kasihi, saya rasa moleklah sebelum kita meneruskan perbincangan tentang isi kandungan buku ini, lebih baik kita tahu serba sedikit tentang buku ini. Baik, buku Duhai Hatiku Ingatlah Allah ini telah dikarang oleh guru saya sendiri, iaitu yang saya panggil ayahanda, Tuan Syekh Muhammad Nabi Abdul Rahman Al-Khalidi Az-Zaini. Buku ini secara umum ia tidak terlalu berat, perbincangannya umum, melibatkan tentang penekanan konsep tauhid, membawa hati itu benar-benar mengesakan, menerima ataupun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Dan juga buku ini sangat sesuai untuk mereka-mereka yang hendak mencari jalan pulang kepada Allah Subhanahu Taala. Pada mereka yang sudah pun meniti perjalanan pengajian agama, buku ini pada saya ianya sangat-sangat membantu untuk memantapkan lagi kefahaman, insya-Allah. Baik, saya rasa mari kita sama-sama sekarang berbincang tentang mukadimah isi kandungan buku ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, sesungguhnya pada Rasulullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ada ikatan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari kemudian, serta ia banyak mengingati Allah, yakni berzikrullah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Terdapat juga hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas uzkurullah uzkurullah, wahai sekalian manusia, ingatlah Allah, ingatlah Allah. Riwayat Imam Tirmizi dari Ubay bin Ka'ab. Baik, apa kata pengarang? Duhai hatiku, ingatlah akan Allah. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, Tuhan kita dan Tuhan seluruh sekalian alam ini. Janganlah sesekali kita lupa akan Allah. Dialah yang menjadikan diri kita semua dan segala nikmat yang kita kecapi adalah semata-mata anugerah darinya. Justru marilah kita bukakan hati sanubari kita seluas-luasnya untuk mengingati Allah SWT serta menginsafi akan segala kebaikan dan kemurahan yang diberikan pada kita selama ini. Sidang penonton yang saya hormati, lagi dikasihi Allah SWT sekalian, benar, kita bertuah, sangat-sangat bertuah, kerana Allah SWT ialah Tuhan kita dan diberi kita nikmat iman, yang mana dengan nikmat iman tadi dapat kita sama-sama mengabdikan dan bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri kita kepada Tuhan dan bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nikmat yang paling besar. Ya, selama ini benar, selama ini kita telah sedia maklum, kita fahami bahawa Allah SWT itu Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha gagah. Tetapi sejauh mana penerimaan kita, seperti mana yang kita dakwakan tadi, kita faham di sini bahawa Allah SWT itu ia sahih, ia Tuhan yang maha agung, Dialah yang maha berkuasa. Tetapi sejauh mana, sekali lagi, di dalam penghayatan hidup kita, sejauh mana kita menerima akan kebesaran Allah SWT tadi, sejauh mana kita menganggap memang benar Allah lah kunci segala kehidupan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, jika benar-benar kita menerima, kita memahami, kita menghayati Allah SWT ialah Tuhan kita yang sebenar-benar, Tuhan yang maha agung, maka percayalah kata saya, insya-Allah di situlah nanti titik mulanya tuan-tuan akan berjumpa, tuan-tuan akan nampak bahawa kunci segala kehidupan, permasalahan dalam kehidupan hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai orang beriman, kata Allah, jika kamu minta kepadaku, nescaya akan aku kabulkan. Kalau kita lapar, minta pada Tuhan, minta pada Allah, Dia akan beri. Kalau kita kesempitan pun minta pada Allah, Dia akan beri. Tuan-tuan, Allah SWT ialah Tuhan yang maha mulia, yang maha tinggi. Kemuliaan Allah SWT ini mengatasi makhluk Dia. Kita ambil contoh baginda Rasulullah SAW yang kita kenali sebagai seorang Nabi yang sangat pemurah. Setiap kali datang orang yang meminta sedekah kepada baginda, adakah baginda akan biarkan mereka pulang dengan tangan kosong? Sudah tentu tidak, bukan? Pasti, tak banyak sedikit pun Rasulullah pasti akan berikan kepada mereka. Itu sifat seorang hamba. Rasulullah kekasih Allah, apatah lagi Tuhan yang maha mencipta, yang menjadikan kekasihnya bersifat pemurah, sudah tentu Dia lebih mulia. Bila kita minta pada Allah, takkan sesekali Dia akan beri kita dengan tangan kosong. Dia takkan biarkan hamba Dia tadi hampa. Pasti dan pasti Dia akan beri kita sesuatu untuk dibawa pulang. Yakinlah. Cuma permasalahan yang berada di dalam kalangan umat kita pada masa ini, kenapa setiap kali terjadi sesuatu perkara kita tak nampak Allah SWT itu sebenarnya yang maha memberi? Kenapa selama ini jika ada sesuatu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tak yakin Allah SWT lah yang maha menyelesaikan masalah kita? Seolah-olah Allah SWT itu zalim. Sebenarnya tidak. Allah SWT itu tidak zalim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah SWT sekalian, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis kursi? Sesungguhnya Allah Subhanahu Taala itu telah mengharamkan kezaliman ke atas dirinya, dan Allah Subhanahu Taala juga mengharamkan kita daripada melakukan kezaliman. Oleh itu,
Apakah kata-kata Allah SWT dan kata-kata Rasulullah itu ibarat sebuah sajak untuk sekadar dihayati begitu saja, ataupun hanya sebuah puisi sekadar memberi kata-kata manis? Tidak. Sudah tentu apa sahaja yang dikatakan oleh baginda Rasulullah dan apa sahaja yang difirmankan oleh Allah SWT, ini adalah sebuah janji tepat dan tidak akan dipungkiri. Sebab itu, kalau kita rasa seperti seolah-olah Allah SWT meninggalkan kita, kita rasa kita sempit, seolah-olah Allah SWT tak pandang kita, semua itu berlaku semata-mata bukan kerana Allah SWT bersalah, bukan Allah SWT yang sengaja menzalimi hamba dia. Tidak, tuan-tuan. Sebaliknya, semua itu berlaku kerana di sini hati kita tidak serasi dengan hukum, dengan perintah, dengan ketentuan Allah SWT. Kerana hati kita yang kotor dan tidak serasi tadilah yang menyebabkan kita rasa seolah-olah Allah SWT itu meninggalkan kita, seolah-olah dunia ini begitu sempit, seolah-olah segala-galanya tak ada siapa yang sudi memandang kita. Buangkan segala perasaan-perasaan tadi. Semua itu wujud hanya kerana hati kita tidak dibersihkan, kerana hati kita yang tak serasi dengan ketentuan Tuhan. Apa kata Rasulullah? Apa sahaja yang berlaku kepada orang-orang beriman itu semuanya baik. Sama ada takdir yang baik, takdir yang buruk, semuanya bersih, semuanya suci, semuanya untuk membentuk peribadi seorang mukmin itu sendiri menjadi seorang hamba yang benar-benar berjaya, menjadi hamba yang benar-benar kuat, menjadi hamba Allah yang sebenar-benar bermanfaat kepada orang lain. Kita ambil contoh seperti besi, tuan-tuan. Untuk membentuk satu besi, untuk membentuk satu pedang yang cantik, kita andaikan sebuah pedang. Untuk membentuk satu pedang yang cantik, pertama sekali kita kena canai besi tersebut, kan? Kita canai, kita bakar, kita ketuk. Saat dibakar, saat dicanai, saat diketuk tu memang sakit, panasnya, tak selisanya. Tetapi apakah kesudahan dia? Dia akan menjadi satu pedang yang sangat cantik, pedang yang sangat tajam, pedang yang sangat bermanfaat, yang dapat digunakan untuk jihad di jalan Allah. Begitu juga dengan diri seorang hamba mukmin tadi. Jika seronok sahaja yang diberikan, seronok tadi tu pun sebenarnya bukannya seronok apa, nafsu yang seronok. Apa sahaja ketentuan Tuhan yang diberikan kena dengan diri dia, dia rasa seronok. Tapi apa sahaja ketentuan yang diberikan tak kena dengan diri dia, mulalah dalam hati, kenapa Tuhan buat saya macam ni? Kenapa saya dijadikan macam ni? Kenapa orang lain senang, saya je yang susah? Semuanya kenapa? Dia tak nampak, dia lupa akan apa nikmat Allah SWT yang Allah beri. Allah SWT tidak zalim. Allah SWT nak tempa dia. Allah SWT nak bentuk kita menjadi hamba yang mantap zahir dan batinnya. Itulah sebenarnya apa yang Allah SWT berikan ketentuan baik dan buruk itu semuanya baik untuk kita, insya-Allah. Baik, kita sambung lagi. Apa kata pengarang? Ingatilah Allah, ingatlah Allah dengan mengagungkan dan membesarkan akan zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya, hukum dan perintahnya. Baik, sidang penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, rata-rata daripada kita sedia maklum, untuk mengisbatkan Allah, kita mesti mengisbatkan zat Allah. Allah lah Tuhan yang Maha Tunggal, Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Tak ada Tuhan, hanya Allah. Tak ada yang layak bersifat ketuhanan, hanya Allah. Dialah sahaja yang Maha Agung, Dialah sahaja yang Maha Gagah. Dan juga kita juga tahu dan kita sedia maklum bahawa kita juga perlu mengisbatkan, mengagungkan akan sifat Allah. Allah SWT Al-Qadir, Allah SWT mukhalafatu lil hawadith, Allah SWT yang Maha Wujud. Kita sedia maklum, hatta anak-anak kita pun dah mula belajar ni sejak mereka sekolah rendah, akan sifat 20 yang wajib, akan sifat 20 yang mustahil, dan satu sifat harus bagi Allah. Sahih. Kita juga sedia maklum, kita perlu mengisbatkan, membesarkan, mengagungkan akan asma Allah. Allah SWT lah Ar-Rahman, Allah SWT lah Ar-Rahim, dia juga lah Al-Karim, dia juga lah Ar-Rashid. Semua Allah SWT yang Maha cerdik, yang Maha bijaksana, yang Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha penyantun. Semua Allah. Sahih.
Tetapi kita sering terlupa 3 perkara untuk disebabkan, seperti yang telah disenaraikan oleh pengarang ini. Apa dia? Yang pertama, kita lupa untuk mengisbatkan af'al Allah, yakni perbuatan Allah, qada dan qadar Allah. Inilah tuan-tuan yang saya sangat kasihi, inilah dia punca permasalahan dalam hidup kita. Kenapa hati kita sering menggelodak saat diuji Allah? Kenapa hati kita meronta-ronta? Kenapa hati kita memberontak saat Allah SWT kurniakan ujian? Kerana hati kita belum menerima sepenuhnya akan perbuatan, akan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memandang perbuatan Allah SWT itu bersih dan suci, bukan untuk menzalimi, bukan untuk menyakiti. Hati kita lah yang bermasalah. Sebab tu hati kita, pengarang cuba ketengahkan, duhai hati, ingatlah Allah selalu, berzikirlah, bersihkanlah hati. Mudah-mudahan dengan berkat hati yang bersih, kita dapat kembali menerima, memandang positif segala perbuatan Allah SWT. InsyaAllah, jika kita memandang positif segala perbuatan Allah, apakah natijahnya? Natijahnya insya-Allah kehidupan kita akan tenang, hati kita akan lapang, segala permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah insya-Allah. Kemudian apa lagi yang kita lupa mengisbatkan? Hukum Allah dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. 2 perkara ini lupa kita agungkan, 2 perkara ini lupa kita junjung. Mengapa penting kita mengisbatkan hukum Allah? Kerana hukum Allah lah yang menjadi panduan kehidupan kita di dunia ini. Yang haram kita kata haram, yang halal kita kata halal, yang hak kita junjung ia sebagai hak, yang batil kita tekankan ia sebagai batil. Jangan kerana perkara itu seronok pada diri kita, walaupun ia batil kita terima. Oh, perkara ini sesuai dengan saya, walaupun dia batil, tak apalah, saya pejam dia sebelah mata. Tidak, batil kita kata batil, yang hak tetap kita hak. Itu pentingnya. Jika kita berpegang teguh pada hukum Allah, jika kita mengisbatkan, mengagungkan hukum Allah dalam diri kita, insya-Allah kehidupan kita aman. Kita tak termasuk dalam fitnah-fitnah di dunia ini, insya-Allah. Kita tak sibuk bergosip dengan orang, kita tak sibuk untuk mengintai-intai orang, berhasad dengki dengan orang. Sebab kita dah meletakkan hukum Allah ke atas diri kita, yang menjadi panduan, yang menjadi pedoman, seolah-olah memagar perjalanan kehidupan kita, insya-Allah. Dan yang terakhir sekali ialah mengisbatkan perintah Allah. Hal ini sering tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, kadang-kadang dalam rumah kita sendiri pun kita lupa, kita diri sendiri, ahli keluarga kita lupa untuk kita tekankan supaya sentiasa mengisbatkan, sentiasa menegakkan, mengagungkan perintah Allah. Solat sebagai contoh, kita lengah-lengahkan solat, kita acuh tak acuh dalam melaksanakan solat. Kalau boleh solat tu 2 minit habis, 2 minit juga dia nak habiskan. Kita sering mempermudahkan perintah Allah. Laksanakanlah perintah Allah dengan sebenar-benarnya, dengan bersungguh-sungguh. Insya-Allah kehidupan kita pun akan tenang, hati kita akan damai. Tuan dan perempuan sidang penonton yang saya kasihi, insya-Allah sampai di sini saja untuk sesi kita pada kali ini. Kita akan bersambung lagi perbincangan kita tentang buku ataupun kitab Duhai Hati, Ingatlah Allah. Ingat tuan-tuan dan perempuan, duhai hati, ingatlah Allah. Wahai hati, berzikirlah. Mudah-mudahan hati kita bersih, hidup kita akan aman, kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita tutup majlis kita ini dengan tasbih kafarah dan bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.